So biasanya benda tu kita akan tuliskan dia punya tu nuclear number dia. Dan uranium antara ni keempat-empat ni kelas, antara yang popular sekali, popular kamu akan dengar lah benda-benda ni. Thorium, polonium, radium, uranium Okay, dia lah unstable nucleus. Okay, dan untuk pengetahuan kamu, cikgu harap kamu tahu uranium antara fuel yang kita gunakan dalam reaktor nuklear. Kalau ada reaktor nuklear dekat Malaysia ada satu reaktor nuklear di Bangi, tapi itu bukan untuk menghasilkan electricity tapi untuk research, tapi di negara-negara lain uranium digunakan sebagai satu dalam reaktor nuklear untuk generate electricity. Alright, so harga dia 1 kilo dekat RM800. 1 kilo. Boleh bayar 1 kilo uranium? Macam 1 kilo air. Macam 1 kilo air, macam 1 kilo gula lah. Macam sepaket macam tu kan? Boleh bayar macam tu. 1 kilo. 1 kilo tu harga dia RM781. Tetapi kelas, 1 gram uranium, 1 gram. 1 gram boleh bayar 1 gram? 1000 gram. 1 kilo is 1000. 1 gram. Macam beberapa biji berbutir gula macam tu. Beberapa butir dia tu. Dia boleh generate 1 megawatt electricity. Okay, 1 megawatt electricity. Kalau misalnya kereta kamu tu menggunakan uranium fuel, kamu tak payah nak isi minyak dah sepanjang seumur hidup dia. Macam submarine pun dia menggunakan ada reaktor nuklear, so dia menggunakan dia punya fuel dia is reaktor dia is uranium. So dia sangat jimat dari segi itu, walaupun tapi adalah kesan-kesannya nanti di mana 1 megawatt tu bersamaan dengan kalau kita gunakan arang batu, dia bersamaan dengan 3 tan. 3 tan arang batu bersamaan dengan 3000 kilo. Ataupun 600 gallon minyak. 600 gallon juga tak pasti lah banyak mana 600 gallon. Tak pasti, cikgu cari dia punya tu. Dan kebaikannya juga dia tidak menghasilkan apa kita kata carbon dioxide, so dia tidak menghasilkan greenhouse effect. Sebab itu kebaikan menggunakan apa kita kata reaktor nuklear. Yang ni lah, kalau kamu tengok pada negara-negara yang ni yang melibatkan ni, dia ada dia buat dia punya reaktor tu berada di dalam ni, dalam konkrit, konkrit. So ada sebabnya. Alpha, beta, gamma tak boleh tembus dengan konkrit. Sebab tu dia kena kurung dalam tu. Boleh ke kita pergi kedai nak beli radioaktif sekilo? Cik, nak beli sekilo radioaktif? Boleh ke? Tak boleh. Bungkus pula dengan plastik. Boleh? Beli sekilo uranium dengan bungkus dengan plastik. Boleh? Nanti apa orang kedai tu cakap? Gila. Dia tak kata gila. Dia kata siapa cikgu fizik? Tak ajar Okay, so tak boleh kelas. So uranium ataupun sebarang radioaktif dia kena store dalam satu bekas khas. Satu bekas khas. Kalau kau perhatikan kat sini, dalam bekas ini, dekat lab. Ni lab fizik ada kat belakang. Kau perasan tak? Okay, ada satu bekas, satu kabinet yang kita kunci. Dalam tu ada radioaktif. Di mana radioaktif tu disimpan dalam kotak seperti ini. Cikgu tak boleh conteng. Kenapa cikgu tak boleh conteng? Okay. So disimpan dalam kotak macam ni kelas. Dalam kotak. Dalam kotak ni pun ada satu lagi bekas yang diperbuat daripada plumbum. So plumbum lead ni akan memberhentikan semua apa tu, dia mengurung lah. Dia tak benarkan alpha, beta and gamma keluar. Dan kalau kita pegang pun, kita akan pegang menggunakan apa kita kata tongs atau penyepit tu. Okay. Dan kalau misalnya kita naik sekolah, nanti cikgu akan tunjukkan, cikgu akan buat demo bahawa benda tu ada. Masa form 3, you all tengok tak benda ni? Tengok. Ada kan? Tengok. Ada guna apa tu nama kita kata Geiger Müller tube. Kamu kenal Geiger Müller tube? Ada. Ada reading kan? So sebab tu dia dah, kita mudah belajar masa tu. Alright. So oleh kerana dia, kenapa cikgu tak benar kita boleh beli dekat kedai tadi? Sebab dia mengeluarkan alpha, beta and gamma. Dan kalau kamu bekerja pada menguruskan radioaktif itu dalam amount yang banyak,
So dia kena pakai apa kita kata plumbum suit. Dan ini antara insiden yang pernah berlaku kecelakaan. Okay. Nuclear disasters yang antara yang penting. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Okay, pada 1945 berlaku kebocoran nuklear pada Chernobyl, reaktor di Chernobyl, Russia pada 1986 dan disebabkan oleh tsunami Fukushima, reaktor dekat Fukushima tu runtuh. So apa kesannya kalau macam kita seseorang itu overexpose kepada nuclear radiation? Mata 4. Apa dia? Mata 4. Mata 4 lagi tadi ni kali kedua mata 4. Kanser. Oh gitu panggil mata 4 Okay. So dia akan menyebabkan kanser atau menyebabkan mutasi kepada kromosom sel-sel kita. So ini antara kecacatan berlaku pada di Chernobyl effects of Chernobyl. Okay, so dia menghasilkan generasi yang cacat teruk lah macam ni Alright. So sekarang kita nak masuk kepada apa yang kita nak belajar. So what is radioactive? Okay, muka surat sebelah. Okay, bahagian bawah muka surat pertama tu cikgu sikit lah. Itu kamu isi sendirilah. Helium punya proton number, neutron number and neutron. Okay, next page. So radioactivity. Yes, macam kawan kamu sebut tadi, macam Adin sebut, bila number of protons and number of neutron dia terlampau besar menyebabkan nukleus dalam keadaan unstable. Okay. So, proton and proton dia ada repulsive force. Untuk membolehkan proton and proton tu berada bersama dari nukleus, kita ada apa kita kata binding force ataupun nuclear force. Okay, nuclear force. Tetapi jika repulsive force greater than nuclear force, iaitu keadaan di mana bilangan neutron dia lebih banyak, ada ratio tertentu, lebih banyak daripada proton, dan repulsive force greater than nuclear force menyebabkan nukleus dalam keadaan unstable. So unstable nucleus. Kalau kamu tengok video tu, dia macam ibaratnya macam orang yang nak bersin lah. Dia macam tak stable macam tu. So dia kena melalui satu proses yang kita namakan dia decay atau disintegration. Okay. So disintegrate or decay is to produce more stable nucleus. Okay. So process from unstable nucleus to more stable nucleus is called emission of radioactive. So cara untuk decay ada 3 cara. Decay by emitting radioactive emission, alpha radiation, beta radiation or gamma radiation. Okay, so bila alpha, beta and gamma radiation ini ada sebahagian dia akan mengeluarkan proton, dia akan mengeluarkan elektron atau dia mengeluarkan combination of proton and neutron menyebabkan number of proton dah berkurang. So jadi more stable. Alright. So ini kan cikgu nak kamu sign dengan cepat nature of alpha, beta and gamma. Cikgu ambil sebahagian je. Okay, alpha. Bila cikgu kata alpha, what is alpha? Alpha is helium nucleus. Beta is a fast moving electron. And gamma is electromagnetic wave. Sana pada table, muka surat 3. Okay. Symbol of alpha is 42He. Okay, maksudnya dia ada 2 proton and 2 neutron. So 42He, electron is 0, -1e and gamma is wave. So dia tak ada apa-apa nucleon number and proton number. Charge, positive charge. Okay, negative charge and neutral, no charge. Mass, very heavy. Light and no mass. Speed, slow. Alpha is a slow moving electron.
slow moving helium, nucleus helium, fast moving electron, and untuk gamma ray is dia akan gerak dalam speed of light. Okay, yang lain tu just untuk bawah tu cikgu kamu cari sendiri sebab ini form 3 punya sukatan. Tapi apa yang penting, ni dua benda ni kamu kena tahulah. 3 benda. Okay, jadi kalau cikgu tanya what is helium? What is alpha particle? Helium nucleus. What is beta? A fast moving electron. What is gamma? Electromagnetic wave. Dengan cepat. Symbol 42Ha. Zero reacting 1E. Gamma. Ya, yang ni maksudnya kamu dah tahu. Dah ke belum? Dah, alright. Okay, sekarang kita pergi pada muka surat 2. Okay, seorang tolong baca. Sekejap Mana senarai nama cikgu? Okay. Fariha? Radioactivity is the decay of an unstable nucleus into a more stable nucleus accompanied by the emission of radioactive rays. Okay. Radioactive rays. Betul? Okay. Radioactivity is a random and spontaneous process. Okay, so what is random and spontaneous? Jadi nombor 3 dengan nombor 4 is about random and spontaneous. Okay, thank you. L, sambung. Nombor 2 ya? Nombor 3. Nombor 2 dah, nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 4. Tapi dia merujuk kepada random ke spontaneous? Kau baca ayat sampai habis, kau fikir. Tu random ke tu spontaneous? Kalau yang tu, it is a random process. Because there are no factor. no way to tell. No way to tell which nucleon will decay and impossible to predict when it's going to decay. Bukan factor. Kan? Yang bawah tu baru factor. Okay? A spontaneous process means a random process means the process is not triggered by any external. Bukan. Yang bawah, yang atas tadi random, yang bawah tu spontaneous. The spontaneous process means the process is not triggered by any external factors. Okay. So maksudnya dia kata random and spontaneous. Random tu maksudnya kita tahu siapa yang akan kena. Okay, kalau kita ada sekilo nukleus uranium, bukan semua tu dia decay serentak. Okay, so dia tak tahu mana satu yang akan decay. Okay, dan dia ialah satu proses yang spontan. Dia tak perlu kita panaskan, tak perlu kena pressure tertentu. Sebab tu dia kata the process is not triggered by any external factors. Alright, thank you. Alicia, there are 3? There are 3 types of radiation with alpha, beta and gamma. Okay, thank you. Alpha, beta and gamma. Kamu tulis alpha, simbol alpha, beta and gamma. Jangan baca gamma tu Y. Itu bukan Y. Itu is gamma. Tulis dia macam mana? Alpha. Okay. Alpha, beta, gamma. Macam tu Okay. Number 6 and number 6, 7, 8. Okay. Alia Natasha. 6, 7, 8. Nuclei with a large proton number are usually unstable, while those with a small proton number are more stable. Okay. 7. Nuclei that emit radioactive particles change their identity and become different nuclei. The newly formed daughter nuclei can be radioactive and will decay until a stable nucleus is formed. Okay. Okay, so unstable, decay, and unstable. Okay. So kita pergi kepada page 4. Kita nak masuk kepada tajuk yang kita nak masuk. Ini cikgu ulang sekali lagi lah Okay, bahagian atas tu ialah ulangan je. Okay, so cikgu bukakan. Dia ulangan seperti yang muka surat sebelum ni tadi. So radioactive decay is the process in which an unstable nucleus become more stable nucleus by emitting radioactive radiation. Radioactive, kadang-kadang kita sebut radioactive radiation, kadang-kadang kita sebut radioactive rays. So kamu kena, dua-dua istilah tu membawa makna yang sama lah. And this process is random and spontaneous. So when a radioactive nucleus decays, its nucleus breaks up, it emit an alpha particle, beta particle, and gamma ray. Alpha particle, beta particle, sebab dia ada benda dia. Tapi gamma dia tak ada, dia bukan particle, it's ray. Sebab dia electromagnetic wave.
So berhati-hati bila kamu menggunakan gamma. Gamma kita boleh kata gamma ray atau gamma radiation. Tapi kalau alpha beta kita boleh kata alpha particle, alpha radiation. A new atom of a different element is formed and a parent nuclei exchanges into daughter. So dia ada mother and daughter lah. Okay, so bayangkan ini nukleus yang unstable. Okay, sekarang kita nak tengok satu persatu. Alpha decay, beta decay and gamma decay dengan mengambil kira apa kita kata dia punya macam mana nak tuliskan equation dia. Okay, tengok ni alpha decay. Apa yang dia keluarkan, guys? Tengok sekali lagi. Water helium. Helium. Asalnya apa? Mother dia siapa? Mother dia. Mana dia? Uranium. Bila alpha keluar dia jadi apa? Tengok ni berubah. Tengok sini. Okey. Bila dia keluar helium, dia akan jadi thorium. Macam ni. So, equation ini menggambarkan ini ialah yang radioaktif unstable nucleus. Atau apa ini kita kata mother nuclide dia. Kemudian dia keluarkan ini is alpha. Alpha is for 2 helium. Bila dia keluarkan alpha, sudah tentu bilangan proton and neutron dah berubah. Dia dah kurang. Kamu tengok 2, 3, 8. Ini 4. So baki kat sini ialah 2, 3, 4. So mesti balance dia punya nuclear number and proton number. So ini yang penting kamu kena belajar ini, iaitu apa kita kata nak tulis dia punya equation itu. Okay. Itu kalau alpha decay. Beta decay? Apa yang berubah? Sesama perasan, apa yang berubah? Apa bertukar kepada apa? Tengok betul-betul. Apa bertukar kepada apa? Asal TH. Okay. Kamu tengok arrow ni. TH jadi PA. TH jadi PA satu lagi. Kamu nampak satu lagi? Number of proton beza. Okay. Kamu tengok kat sini kan, ni asal warna biru. Biru tu mewakili proton. Neutron. Neutron, dia kata neutron becomes a proton and emit satu beta. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih detail. Alright, so ni. Okay, alpha particle. Tengok pada table ini, kita akan buat yang senang dulu. Cikgu akan pergi sini dulu. Equation dia. Okay, so kita nak tengok equation dia. Alpha tadi ialah 42 helium. Okay, ini kita tulis dulu. Becik kata alpha is 42He. Okay, cuba kita tengok equation yang pertama. Kita nak tengok apakah equation dia. 238 equals to 234 plus berapa ni kat sini nak balancekan dia? 4. So 92 equals to 90 plus 2. Okay. So ini sebenarnya ini ialah alpha. Okay. Alpha. So ini ialah untuk menunjukkan satu tindak balas. Alright. B. Cuba tengok B. Ariana. Balancekan B. 206. 206. 8. 82. 82. Okay. So tugas kamu ialah menulis equation atau menseimbangkan equation itu. Dengan mengenal pasti apakah dia punya decay, type of decay dia. Alright. So apa yang berlaku sebenarnya? Ellie baca. Alpha particle. Alpha particle is a helium nucleus which consists of 2 protons and 2 neutrons. During alpha decay, an unstable nucleus will release an alpha particle to become a more stable nucleus of a new element. Okay. Okay. Alpha particle is a helium nucleus. 2 protons and 2 neutrons. During alpha decay, unstable nucleus releases alpha particle to become more stable of a new element. Parent nucleus has Z. So after decay, kamu tengok kat sini kelas. After decay,
Dia punya proton number and neutron number 238 jadi 234. So decrease by berapa? Decrease by 4, 4. Okay, proton number decrease by 2. 2. Okay. Sebab tu dekat sini nanti proton number dia berkurang. Proton is Z. Z minus 2 and nucleon number A minus 4. So itu cikgu nak masukkan apa is decrease by 2 and decrease by 4. Dapat? Okay, next. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay. Okay, next is beta. Okay, pertama sekali kita settlekan ni dulu. Equation. So beta tadi apa beta? 0, negative 1E. Okay, 0, negative 1E. Okay. Cuba balancekan C. Balancekan C. 9. Dinisha, balancekan C. Initial Oh, Dinisha sakit. Sekejap Dinisha sakit. Balik pada Tashwini. Tashwini, C. Cikgu. Y tu apa? Y tu atas 90, bawah 39. 39. Okay. Amir Hakim, D. CA 20. E Amir Hakim kena buat E dulu. 0 negatif 1. Okay, so kena masuk tu dulu. Sebab kau tak boleh settle tu. Okay, lepas tu 20. 20 So kelas. Sebab ini kita kena settle. Kalau tak nanti kita tak boleh nak balancekan. Ini step 1 dia. Okay. Jadi kalau kau perhatikan kat sini dia punya proton number. Apa daripada proton number dia? 19 jadi 20. Okay. Dia punya proton number dia bertambah by 1. Tetapi dia punya nucleon number tidak berubah. So ini berlaku kerana apa? Kenapa proton dia bertambah? Okay, ini yang kamu kena tengok kat sini. Kelas, sebelum tu, betulkan yang pada kotak merah ni. Salah equation. Neutron, dia akan bertukar kepada 1 proton and 1 electron. Cikgu punya equation tu terbalik kan? Betulkan kat situ. Tu silap besar tu Kesalahan yang besar. So, kamu tulis balik equation tu. So, 1n, 10n to 11p and plus 0, negative 1e. Betulkan yang ni. Cikgu. Ya. 0, negative 1E kan? 0, negative 1e. Terbalik tu positif negative 1 negative 1. Okay. Syamimi baca. Beta particle is a fast moving electron. Okay, teruskan. Fast moving electron. During beta decay, a neutron in an unstable nucleus decomposes into 1 proton and 1 electron as shown below. Okay, betul. The resulting proton remains in the nucleus while the electron is emitted with high kinetic energy as beta particle. Okay, good. After beta decay, the proton number for the daughter nucleus becomes Z-1, but the nuclear number A does not change. Z plus 1, bukan minus 1. Z plus 1 sebab dia bertambah Dia bertambah. Okay. Okay, dapat semua? Beta particle is a fast moving electron during beta decay. A neutron decomposes into 1 proton and 1 electron. Sebab tu dia bertambah dia punya proton dia. Okay. So, dia akan jadi, the relative proton remain in the nucleus. Tapi elektron tu akan keluar sebagai beta. Emitted by S beta. After beta decay, so dia punya proton number plus 1, Z plus 1, nucleon does not change. Okay, last one. Last one, gamma. Okay, sekali lagi gamma ialah electromagnetic wave. So, tak ada apa-apa kat situ. Gamma kita akan tuliskan sebagai gamma. Okay, E. Ni electromagnetic wave Electromagnetic wave. Oh, cantik betul. Okay, E. Balancekan E. Danish. E. Balancekan equation dia. 21482. 21482 tak berubah Okay, so dia punya nuclear number and proton number tak akan berubah.
Cuma dari segi dia punya kelajuan dia, sebab dia dah hilang energi, so dia punya speed untuk dalam nukleus tu dia dah berkurang. Berbanding dengan yang sebelum tu. Dia dah hilang energi. Okay, next. Maisha? Maisha demam. Syarah? 214. Syarah kena settlekan tu dulu. E dulu. Kalau tak nanti salah ni. 0, -1. Okay. Lepas tu, gambar memang tak ada tapi E tu dia sebab dia 2. Maksudnya ini, equation ini menggambarkan radioaktif ini dia buat alpha, dia buat beta and gamma decay. Serentak. Okay. 214. 84. Alright. Okay. So, kamu kena selesaikan, masukkan tu dulu. Baru kita kira yang sana, Okay. Seterusnya, Adin, baca. Gamma ray are high frequency electromagnetic wave during gamma decay and unstable nucleus release its Excess apa? nuclear. Macam tak betul lah cikgu punya tu. Dia tak ada release apa-apa. Release excess energy. Okay. Excess energy to become more stable as shown in picture below. Gamma ray has no mass and Neutral. neutral. After gamma decay, there are no change in the proton number and Nucleon. Nucleon number. nucleon number for the nucleus. The nucleus is the nucleus is stable energetic. Bukan? Dah guna. Tengok atas. Tengok gambar. Less energetic. Less energy after gamma decay. Okay. So, sebab bila gamma ni dia keluarkan dia punya energi dia. So, dia akan jadi berkaitan dengan energi. Dari segi proton number, nuclear number semua tak berubah. Okay. So, cikgu itu yang rasa tu kita dah habis alpha, beta dan gamma. So, cikgu harap kau boleh bezakan. Sekarang kita tengok yang ini. Okay. So, kadang-kadang bila dia sekali dia decay, dia tak akan stable lagi. So, dia akan melalui sometimes the daughter nuclei of a radioactive decay still unstable. Okay, dia dah buang sekali, dia dah ada anak dia pun tak stable. So, it will eventually decay into another nuclei which is also unstable. Okay, dah buang 2 kali pun tak stable juga. So, the process continues as a radioactive decay series until a stable nuclei is formed. So, contohnya macam ni, satu siri. So, setiap arrow tu mewakili satu decay. Kau perasan tak? 238. Saya cuba nak besarkan Besarkan bergana. Besarkan begini. Tak boleh. Okay, 238, 234. Berapa beza dia ni? 238, 234. Beza berapa? 4. Bawah 92, 90. Beza berapa? 2. So, 42 ialah apa? Alpha. Macam tu. Okay, dan ni. 234, 234. Beza berapa? 90, 91, 90 tolak 91. Negative 1. So, itu ialah apa? Beta. Kamu tengok beza macam tu. Kamu tolak macam tu. Okay, so akhirnya berapa beta, berapa alpha? 2 beta, 3 alpha. Okay, dari sini ke sini. Arrow yang pertama, alpha. Arrow kedua, beta. Arrow ketiga, keempat, kelima. Arrow ketiga tu apa? Beta, Arrow keempat? Alpha. Arrow kelima is alpha. So, 3 alpha, 2 beta. Alright? Okay. Ini contoh bawah ini adalah cara penulisan decay equation. Kita boleh tulis macam ini. Atau kita just boleh tulis atas arrow, kita tulis dia punya apa yang decay dia. Ini is alpha. Ini is beta, gamma.
Cara lain kita boleh tulis dekat atas arrow tu. Okay. Alright. Next. Okay, tengok contoh. Okay, tengok contoh. Okay, ini satu lagi cara yang kamu, dia tak buat series, dia tak buat macam panjang-panjang, tapi dia buat macam graph macam ni. So, ini mewakili, dia sama maknanya. Kalau cikgu buat macam ni, uranium 238 kepada thorium. Kamu tak cakap, tak tahu, kamu just tengok simbol je. 234 kepada. So, tengok soalan pertama, cuba buat dulu. A, B. 1 minit, tulis equation dia kata from uranium 238 to thorium 234. Dari sini, pergi sini. Tulis equation dia. Bila tulis equation means kamu kena tahu dia emit apa. Alpha, beta atau gamma. Okay? Dah? Dah. Okay. Hafiz Azrai bacakan jawapan. Uranium 238 Okay. 92 Tu, to thorium 234 90 plus. plus He helium 42. Macam tu 42He. Dan dalam equation ada plus energy lah sebab dalam semua nuclear reaction dia ada energy. Okay, 238 ini sebab dia nak minta ini. Okay, 238 to 234 plus apa yang dia hasilkan. Okay, next dia tanya berapa alpha berapa beta. Kira semua orang? Kira? Prasana, how many alpha and beta? Alpha 1. Okay, tengok Prasana. Dari sini ke sini apa yang dia emit. Tengok beza. 238, 234. Atau tengok sini. 238, 234. Beza berapa? 4. 4. So, dia emit Alpha. alpha. Okay. Okay, dari sini ke sini. Beta. Beta. Berapa beta? 0, -1. Okay, so 1 beta kat sini. Lagi? Dari sini ke sini. 91 ke 2, 3, 4 ini. Beta. Beta juga. So, ini 2 beta. Turun dekat sini. Beza dia. Alpha. 1 alpha. Ini satu lagi. Alpha. Alpha juga. So, finally kita dapat 3 alpha and 2 beta. Betul? Okay, so tengok macam tu. Maksudnya kamu kena pandai buat yang macam ni tadi. Boleh kena pasti melalui siri atau melalui graf. Atau satu lagi cara ialah yang ini, yang bawah. Okay, example tu. Polonium 218 kepada plumbum 210. Okay, berapa alpha, berapa beta? Tolong kira. Cikgu masa berapa minit? Dah 3 minit. Siapa dapat cikgu beri RM10. Dengan cara yang betul. Okay, RM10 boleh claim naik sekolah nanti. Cikgu nak cara yang betul. Okay, WhatsApp cikgu jawapan. Tapi dengan cara yang betul bukan teka-teka. 3 minit dari sekarang. Cepat. Dia bukan teka dia nak ada cara dia. Pagi-pagi ni cikgu lelah tau. Dengar tak bunyi cikgu lelah? Dengar tadi. Ini kena selesai dengan add maths sikit. Kena buat simultaneous equation kelas. Simultaneous equation. Okay, sebab cikgu dah bagi tahu cara, tinggal RM5 sekarang offer tu. Okay, berapa alpha, berapa beta? Kelas G kan, hebat-hebat. Mesti boleh dapat ni. 2 alpha 2 beta. 2 alpha, 2 beta. Mesti korang teka je kan? Tak ada. Ada. Okay, tapi cikgu cek dekat WhatsApp tak ada orang hantar cara. Okay, tak dapat. Sabar. Semua Dah hantar Okay, cikgu baca yang masuk dekat cikgu Syamimi. Orang lain tak ada. Okay, Syamimi RM10. Okay, so 21884 PO kepada 21082 PB. Berapa alpha? 2. Mana tahu? Mana kita tahu? Jadi kalau tak tahu dalam math kita buat apa? Kita perkenalkan apa? Unknown. X and Y. Macam tu lah buat equation. So 218 equals to 210 plus 4x. Ini buat macam ni. Macam ni. Plus 0 lah. So ini first equation.
Second equation is 84 equals to 82 plus 2x minus y lah So kamu akan dapat lah. Betul lah you all. Betul lah. So x is 2 or y is 2. So means 2 alpha and 2 beta. Alright. So cikgu sampai situ. Mari kita tengok soalan sekarang. Kita tengok soalan ni kelas. Okay. Nombor 2. Nombor 1 tu you all boleh buat sendiri lah. Nombor 2. Muka surat berapa? Sebelah dia lah kan? Alright. Nombor 2. Cuba kira. Berapa alpha and berapa beta? Okay. Siapa dapat? Hantar dekat grup. Hantar kat grup. Tengok siapa hantar dulu. Tadi. Kat grup So dia siapa naik dulu tu dia lah. Dia dah pemenangnya. Cik bagi RM5 sebab tadi dah RM10 dah terbang. Cik Mimi ni dia tahu soalan bocor ni. Okay. So cikgu tinggal sikit lagi. Kita jawab 4 soalan. Lepas tu kita settle lah. Oh esok ni kelas. You all get ready semua dengan kalkulator semua Esok panjang cerita. Half-life. Assalamualaikum. Cikgu cakap ada orang ke tak ada orang ni? Ada. Ada Okay. Ya, fokus. Alright lah. Fokus lah. Cepatlah. Mana jawapannya? Lambat tau. Aduh. Buat cara sama tadi tau kelas. Buat berapa alpha, berapa x, berapa y. Cari x, y dia. Dinisha sakit. 2. Ellie sakit. 3. Cikgu, Ha. Ellie tu ada. Sekejap Ellie ada? Ada. 4. Mana Ellie nya? Cikgu saja tembak tu. Tadi dia ada jawab cikgu. Ellie tak ada sebab dia tak jawab. Cikgu cakap dia tak ada. Tadi Yalah, cikgu tahu cikgu saja je. Lepas tu tak diam. Dia cakap Ellie sakit. Dia pun senyap aja. Sakit atau sakit? Cepatlah. Tak reti ke apa ni? Weh, korang. Tak tahu buat ke? Oh, hantar PM tak masuk grup Oi. Hantar kat grup. 2, 1. Yang lain semua orang hantar. Kiranya kalau tak hantar tu kita tak faham lah tu. Okay, tutorial time. Jawab soalan. Lapan lima Ada orang dapat 86, ada orang dapat 85. Sebenarnya 86 ke 85? Depan cikgu. Apa dia? Depan apa? Sekejap, cikgu tengok ni ada orang dapat 86 tapi ramai orang dapat 85. Ni siapa dapat 86? Sekejap cikgu cek apa yang salah ni. Cikgu, kenapa pakai 4 dengan 2 je? Kenapa dapat pakai 4 dengan 2? Yang mana? Dia tanya cikgu yang mana 4, 2? Tak, kalau nak kira tu kenapa pakai 4x dengan 2y? Kenapa kalau tak pakai, kalau beta punya kan kosong dengan negatif 1? Kita ambil belaka ni. Kita ambil belaka sekejap Bila kita tulis 238 92 U so kepada 206 82 PB tambah X 42 HE tambah kosong negatif 1 Y. Kan? Bila kita buat yang atas, bila kita buat yang atas, highlighter ni. Y dia kosong. Kosong Y. Jadi kosong lah. Kita ambil kira. Sekejap bila cikgu tulis. 238 sama dengan 206 tambah 4X tambah kosong Y. Jadi kosong Y kan kosong. Jadi sebab tu kita tak ambil kira. Kita ambil kira. Okey, bila yang bawah pula. Yang bawah. Ni. 92 sama dengan 82 tambah 2X tambah negatif Y. Jadi kena masukkan
Persamaan yang bawah 92 sama dengan 82 tambah 2x tolak y. Maksudnya masa kita buat equation tu, kita dah mengambil kira x dan y, alpha dan beta. Faham tak? Sampai Faham. siapa tanya cikgu tu? Hafizul. Maksudnya kita dah ambil kira. Cuma persamaan atas tu sebab dia kosong y. So nampak macam tak ada lah. Kan? Cikgu tak kosong macam tu. So kamu tengok tu. Macam mana kita membina persamaan tu. Okay, jadi y tu wujud pada persamaan yang kedua je. Jadi persoalan sekarang, kenapa ada orang dapat 5, kenapa ada orang dapat 6? Cuba yang dapat 5 tu kira balik. Cikgu, Ha? cuba terangkan example tu balik. Yang ni. Yang nombor 2 ni. Example tu yang tadi. So ini. Okay, persamaan dia. Dia tak beri berapa alpha and berapa beta. Tapi dia beri 218, 84, PO kepada 210, 82, PB plus 42, HE plus 0, negative 1, E. Kita tak tahu berapa alpha sebab jadi untuk kita letak alpha tu kita tak tahu kita letak X. Ni pun tak tahu bilangan dia kita letak Y. Okay, so macam mana kita selesaikan X dengan Y? Kita bina dua simultaneous equation. Okay. Berdasarkan yang pertama. Kita tengok nuclear number. 218 equals to 210 plus 4x plus 0y. So cikgu pun tulis. Cikgu tulis 218 equals to 210 plus 4x plus 0y. Tapi 0y ni 0. Ni equation number 1. Okay, kemudian cikgu tengok nuclear number pula. Okay, nuclear number. 84 equals to 82 plus 2x plus ini. Jadi cikgu dapat equation dia 84 equals to 82 equal plus 2x plus ni negatif ataupun cikgu tulis negatif y. So cikgu settle yang pertama dululah sebab ni dia cuma ada x sahaja. So 218, 210, so beza dia lah 8. So 8 equals to 4x. So hence x equals to 2. Okay, so kita masukkan ini, kita dapat ini. Masuk x tu dalam persamaan yang kedua. So 84 equals to 82 plus 2 times 2 plus, minus y. Okay. So 84 minus 86. Nanti kita akan dapat 84 minus 86. So kita akan dapat, y pun akan dapat, y equals to 2. Macam tu. Okay. Jadi kalau kamu tengok soalan ini kalau cikgu dapat dia punya ni, 238 minus 206 plus 4y. Cikgu akan dapat sebenarnya, kita dapat 32 kan? 32 equals to 4x. So, maka kita dapat berapa tu? 8. 32 equals to 4x. Maka x ialah 8 alpha. Okay. Kemudian, kita masukkan 8 tu dalam persamaan yang kedua. So, 92 equals to 82. Beritahu cikgu kalau cikgu salah. So, y kita akan dapat berapa akhirnya? Cikgu kan 8 ke 10? 8 Okay. So, berapa tu? Y dapat negatif y dapat negatif 6. So, y dapat 6. Kan? Y dapat 6. So, maksudnya kita ada 8 alpha dengan 6 beta. Okay, cikgu cek balik jawapan kamu tadi. 8 alpha, 5 beta. Ni 5 beta ni tak betul kan? Sepatutnya dapat 6. Okay,
Okay, 85 tu check balik tengok apa yang kamu salah Okay. Alright. Okay, so number 1 ni apa jawapan dia? Dah buat ke belum? Belum Okay, belum cikgu cek esok Number 1, number 2, number 4, number 8. Okay kelas, jumpa esok. Ada soalan sebelum kita tu berhenti? Tak ada takut You all nak masuk kelas yang kedua dah. Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.